أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنواع الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah haji Al-Mujahidin. Dengan cara utama syukur kehadirat Allah Ta'ala yang Maha Esa dan kita berkumpul semula untuk sama-sama mengulang kaji pengajian kita terhadap ilmu yang wajib kita pelajari bagi kita setiap mukallaf barang apa adanya, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Dan ini khusus pada ilmu tauhid dan perbincangan yang kita telah pun berbincangkan pada kuliah yang lepas adalah huraian mengenai sifat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum masuk kepada sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin kita tegaskan bahawasanya segala sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan sifat-sifat kesempurnaan yang wajib ada pada Tuhan. Justru 20 sifat yang kita wajib pelajari ini, yang wajib kita imani ini adalah bagi kita mukallaf, tak dapat tidak mesti kita kena mengetahui. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Jufri sebut dalam kitab beliau ni, yang mengenali Allah tu ada dua, cara ringkas dengan cara dalam, mendalam, detail. Habis sebut dalam kitab tu detail. Beliau ni orang Singapura, kelahiran sana. Ada sahabat saya ni, alhamdulillah, abang ni pernah bawa saya pergi ziarah makam beliau di Singapura. Masya Allah, tabarakallah. Jadi waktu kata orang soleh, salafun soleh selalu ingatkan kita, bila kita ingat orang tu, kita kalau dah meninggal dunia baca Fatihah untuk dia. Mari kita baca Fatihah untuk dia, kerana ingat pada beliau Al-Habib Abdullah bin Ahmad Jufri yang kalah kita Bismillah Al-Fatihah. Belum pernah bertemu dengan beliau Al-Habib Abdullah bin Jufri, belum pernah bertatap mata. Masya Allah. Disyukur kepada Allah, ada orang pernah tatap mata dengan beliau, ada di sini. Syukur kepada Allah. Ini satu nikmat besar, nikmat yang agung. Bagaimana satu orang ulama yang pernah bertemu di kisah dengan Imam An-Nawawi, satu orang ulama tu dia turun daripada kenderaan dia dan bertemu dengan seseorang ini, yang seseorang ini pernah bertemu dengan Imam An-Nawawi. Dia kata apa ni? Aku ingin melihat mata yang pernah melihat Al-Imam An-Nawawi. Begitu. Memuliakan orang yang memuliakan orang yang mulia. Baik. Kembali kepada pengajian kita ni. Jadi sifat iradat ini kita dah bahas panjang lebar pada kuliah yang lepas. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atau meniadakan makhluk ini tanpa ataupun dengan
kesepaduan empat sifat, yaitu qudrat, iradah, yang nanti kita nak masuk ilmu dan juga hayat. Sebab itu menurut dalil akli, menurut akal yang waras, ya, mustahil salah satu daripada sifat itu tiada pada Allah. Kenapa? Pasal kewujudan kita ni telah menjadi bukti bahawa pastinya, wujudnya, ya, kesepaduan daripada empat sifat yang wajib bagi Allah ni, qudrat, iradah, ilmu dan juga hayat yang akan kita masuk. Dan dalam kuliah yang lepas kita pernah bahas mengenai empat keadaan perbezaan antara iradah dengan perintah Allah, dengan ridha Allah. Pada keadaan ini kita dah sebut, kuliah lepas, pada akhir kuliah yang lepas kita dah sebut empat keadaan untuk kita lebih memahami bab iradah ini. Contohnya, keadaan yang pertama, Allah Ta'ala mengkehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala redha terhadap sesuatu. Keadaan yang pertama boleh Allah perintah, Allah ridha, Allah kehendak. Apa dia? Keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keadaan yang kedua, Allah tak kehendaki, Allah tak ridha, dan Allah tak suruh pun. Apa dia keadaannya? Kita dah sebut kuliah lepas, kekufuran Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak ada, tak berlaku, tak disuruh, dan Allah tak redha benda itu berlaku. Dan yang ketiga, apa dia? Iaitu keadaan yang Allah kehendak, tetapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Allah tak ridha, Allah tak suruh, tapi Allah kehendak. Apa dia? Kufurnya Fir'aun, kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab seumpama. Allah kehendak, tetapi Allah tak perintah dan Allah tak ridha kepada kekufuran. Manakala yang keempat, keadaan yang disebut untuk kita memahami bab iradah ini, iaitu Allah suruh tetapi Allah Ta'ala tak mengkehendaki. Allah tak kehendak. Ni kita masuk iradah ni, Allah tak kehendak dan Allah tak ridha. Contoh, keimanan Fir'aun, keimanan Abu Jahal, keimanan Abu Lahab, Haman dan sebagainya. Allah suruh untuk beriman. Kenapa? Dihantar Nabi Musa AS, dihantar bagi Nabi SAW. Tetapi Allah tak berkehendak perkara itu berlaku, dan Allah tak ridha, ya, perkara itu berlaku, yang mana ulama bahas ini merupakan salah satu daripada hikmah, dan hanya di sisi ilmu Allah Ta'ala sahaja yang Allah Ta'ala mengetahui apakah sebenarnya. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, tidak ditanya apa yang dibuat, yakni Allah buat, tak ditanya apa yang Allah buat, akan tetapi mereka lah yang akan ditanya apa yang diperbuat. Maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ada orang terkadang dia merasa kalau macam dah ditentukan, tak payah usaha lah, bukan begitu. Tak mau jadi Jabariyah, tak mau pula jadi macam Mu'tazilah, yang pada Mu'tazilah ni tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Ini biasa kita. Lagi satu, jangan cepat-cepat tuduh orang Mu'tazilah tu gini-gini. Kena kau lah dengan neraca ilmu lah. Tak boleh barang-barang. Pasal silap kata, kan orang patah tuduh kata apa? Telajak perahu boleh undur, telajak kata tak. Jadi tengok dulu macam mana. Pasal Mu'tazilah ni memang pada mereka ni tak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beza kita dengan mereka. Jadi untuk bagi kita yang beriman dengan qada dan juga qadar. Apa qada? Ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan sejak azali. Qadar, yakni perlaksanaan. Ini abang, ibu Tuan Bilal, ibu sahabat saya di Singapura, ibu Tuan Haji, Masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah sudah ketentuan Allah. Cuma perlaksanaan dia sini, at this moment of time, itu Masya Allah, tabarakallah. Cuma perbahasan mengenai usaha tadi.
Walaupun usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas pada hakikat yang sebenarnya. Kita dah belajar pada bab mutlak, tetapi Allah perintah tak untuk kita usaha? Ya, ini kita kena faham. Allah Ta'ala perintah kita untuk usaha. Allah Ta'ala sebut wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, surah apa dia? Surah Al-Qasas ayat 77. Dan tuntutlah apa yang didatangkan kepada kamu oleh Allah untuk negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia. Begitu. Jadi usaha dan ikhtiar itu dituntut, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ingat Allah Ta'ala yang menjadikan, meniadakan sesuatu yang mungkin, dan juga Allah Ta'ala yang menentukan. Ya, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, di mana yang dimuatkan oleh ataupun yang dinukilkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Jufri dalam kitab beliau dimasukkan dalil An-Naqli, iaitu surah Al-Qasas ayat 60. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitu, ya. Jadi kita kena yakin dan percaya, ya, perkara tersebut. Jadi jangan sampai tak berusaha dalam masa yang sama, jangan sampai meyakini usaha dan ikhtiar memberi bekas. Kita kena mengaji, molek, mengaji iman, faham betul-betul perkara ini supaya tidak jadi seperti Mu'tazilah ataupun Jabariyah dan sebagainya. Dan apabila kita membahaskan perkara yang sifat buruk ataupun tidak baik, ya, jadi secara adab kita dengan Allah kita tak sebut, tetapi pada hakikatnya kita tahu. Contoh yang menghendaki seseorang untuk menjadi kafir ataupun menjadi seseorang untuk menjadikan sesuatu dan meniadakan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ta'aduban kita beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahawa Allah itu bersifat dengan sifat iradat. Allah tak terpaksa melakukan sesuatu, tidak Allah lalai, tidak Allah lupa, tidak dengan sebab dan tidak dengan tabiat. Yang ini yang kita kena pelajari dan kita fahami dan juga kita yakini sebelum kita masuk kepada perbahasan kita yang seterusnya. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Pelajaran yang ke-9, uraian sifat ilmun. Kata pengarang, sifat wajib yang ke-9 bagi Allah. Jadi kita dah sebut haji Nurdin, bila sebut sifat, bila masuk sifat wajib bagi Allah, wajib pada apa? Wajib pada akal. Ingat catat di situ, benda yang sama, ya. Sifat wajib yang ke-9, wajib di sini wajib pada akal. Bagi Allah ialah ilmun, iaitu mengetahui. Boleh diterjemah dengan maha mengetahui, boleh, ya, ataupun boleh kita terjemah seumpama. Baik, sambung. Kita wajib percaya. Bila sebut kita tu siapa? Ini ni, sahabat-sahabat, kita ni mukallaf. Yes, kita refer tu mukallaf. Memang kita boleh refer pada kita manusia, tapi jin pun kena mengaji, bang. Dalam kitab Tuhfatul Murid dia sebut ma'rifatullah ni semua jin, manusia, hamba ke, merdeka ke, lelaki ke, perempuan ke, hatta Ya'jud wa Ma'jud pun kena ma'rifah kepada Allah. Sebab tu kalau ada orang, contoh dia dalam mengajar, dia kata dia kata ciri-ciri ataupun syarat mukallaf itu Islam salah. Ingat dia kita sebut. Kenapa kita salah? Kerana Ya'jud Ma'jud itu bukan Islam, dan dia wajib ma'rifah. Dan nanti orang kafir dekat akhirat kelak nanti, kalau mukallaf itu Islam syaratnya, nanti dia kata saya bukan Islam, bukan mukallaf. Apa pasal? Jadi syarat mukallaf atau cirinya berakal, balik, sempurna panca indera, tak peka dan buta sekaligus, dan juga boleh sampai serwadah damai. Baik, jadi kita mukallaf. Wajib di sini yang boleh, wajib pada syarak.
Percaya makna yakin dan 100% yakin. Tak boleh dhon, tak boleh syak, tak boleh waham. Itu catatannya topik dekat situ. Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Di situ. Jadi wajib kita beriktikad, wajib kita berpegangan mengetahui. Topik dekat situ catatan mengetahui dan beriktikad yang judul ini. Kat situ kan tulis mengetahui kan, tambah sikit lagi, dan beriktikad. Berpegangan dalam hati. Okey, bahawa apa dia? Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan tidak didahului oleh sebarang kejahilan atau lindungan, tidak mengalami sebarang perubahan. Ilmu Allah bukan dengan sebab belajar atau sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Ini perbahasan ini mengenai ilmu Allah. Jadi ilmu Allah, ilmu Allah tidak seperti kita. Kita kena apa? Kita ni asal tak tahu kepada tahu, betul tak? Kita kena ngaku lah. Mana tahu tiba-tiba lahir dan reti semua. Kau dah upload semua dalam masa lahir, baby kita dah reti belakang semua dah. Jadi ulama sebut Allah Ta'ala tahu maha ilmu, bukan dengan cara ilmu itu dengan cara kasbi, bukan dengan cara berusaha belajar. Dah maha suci Allah, maha suci Allah. Nombor dua, bukan dengan cara badihi. Ulama sebut bukan dengan cara memahami sesuatu dengan mudah tanpa usaha, bukan secara nawari mendapatkan ilmu, cara mendetail, cara teliti memikirkan dalil. Maha suci Allah tak macam, tak sama dengan makhluk ataupun ilmu daruri. Itu pada bahas daruri, apa itu ilmu daruri, apa itu ilmu nawari. Panjang dulu bahasa. Ringkas-ringkasnya, ilmu daruri, ilmu yang mesti orang tahu. Maksud mesti itu macam contoh, kalau ada ancaman seperti nak kena pukul ke, dia tak fikir dulu nak apa. Dia lah. Ke dia tahan lagi muka dia tak ada. Itu daruri. Maha suci Allah daripada sebab itu disebut tidak didahului oleh sebarang kejahilan, lindungan, tak ada yang tersembunyi di sisi Allah Ta'ala. Ingat tak di dalam kita mengaji dalam kitab ni juga Allah Ta'ala dalil bagi sifat qiyam. Ingat dalam kitab ni juga, dalam kitab ni buku surat berapa tu? Kalau buku kecilnya buku surat 10, buku besar buku surat berapa judul ni? Buku surat 7 berapa kali? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Apa? Dialah Allah yang maha awal. Kena faham molek di sini. Kita kalau kita ngaji Quran, kita baca terjemahan, mesti kena rujukan guru dan ulama. Sebab kalau dipaham, dialah maha awal, mula-mula pun salah fatal error tu. Kerana maknanya al-awwal bermakna la ibtida', tidak ada permulaan. Kita dah bahas tu. Kalau ada permulaan, mesti ada yang memulakan. Memang mustahil. Yang kedua, wal akhir. Apa maknanya? Yang maha akhir. Ingat tu, bukan yang maha akhir yang lah kali. Yang maha akhir maknanya apa? Yang tiada kesudahan. Wal zahir wal batin. Ialah Allah yang maha zahir. Apa makna zahir? Atau guru kita Abdullah bin Ahmad Jufri dah tulis yang mengetahui segala yang nyata, yang nampak kelihatan. Wal batin, yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, apa tak nampak. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kita dah beritahu dalam kuliah-kuliah yang lepas, sifat 20 ni dalil di dalam Al-Quran ni jelas.
Jangan sesekali menyangkal membidas. Sebab jelas ni macam mana? Dari dua aspek ataupun dari dua ciri. Dalil yang secara lafzi, secara lafaz, satu lagi secara makna ataupun maknawi. Contoh ayat ni yang tuan-tuan dan Jinuddin, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tengok ni, dalam ayat yang sama, ayat 3 surah Al-Hadid itu ada dalil secara lafaz, ada dalil secara makna. Apa maksud lafaz ni? Maknanya memang sebut seketul-ketul macam tu. Maksudnya sebiji-biji disebut. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Betul tak? Alim, maha mengetahui. Betul tak? Tak ada dakwa-dakwi lagi tak? Tetapi dalam ayat yang sama, huwa awal wal akhir. Dialah Allah yang maha awal. Itu dari segi makna, bukan dari segi lafaz. Lepas tu salah kalau ada orang mengajar, dia kata, oh Tuhan mula-mula, lepas Allah Ta'ala kata mula-mula. Oh, sudah. Makna di sini al-awal, makna tiada mula. Al-akhir, makna tiada akhir. Tak ada kesudahan, tak binasa. Itulah makna, itulah dari sudut makna. Kita kena faham Al-Quran dan Hadis. Tidak dapat tidak melalui perantaraan para alim ulama, bukan semata-mata akal kita menafsirkan seumpama. Kembali kita kepada perbahasan ilmu ini, sekadar saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, adanya satu ayat, satu je, ada 3 dalil sifat 20 dan ada 2 jenis lafaz dan juga makna. Baik, masuk balik kita pada kitab kita pada sifat ilmu. Jadi tidak didahului oleh sebarang kejahilan atau lindungan, tidak mengalami sebarang perubahan. Macam kita berubah dah, masa baby lain, kanak-kanak lain, remaja lain, dah dewasa lain, dah kahwin lain, dah tua lain. Kita sendiri boleh beza. Ilmu kita tahu mana, takat mana. Bila dah betul-betul tua, na'udzubillah lah, kalau nyanyuk sebentar lagi, habis tak ingat apa semua. Na'udzubillah. Lepas tu macam orang tadi, tak baca Quran itu antara cara kita supaya tak nyanyuk. Begitu, Masya Allah, ulama begitu. Faedah-faedah ni. Tapi macam biasalah, baca Quran ni ada time. Kalau kita tengah mengaji fardu ain, takkan kita nak baca Quran. Itu kena faham, kena cerdik. Baik, balik. Jadi ilmu Allah Ta'ala bukan dengan sebab belajar ataupun sebagainya yang kita sebutkan tadi. Jadi Allah Ta'ala itu sifatnya maha ilmu. Kembali, jadi kita kena bersaksi dan meyakini bahawa pertama, ilmu Allah Ta'ala itu ada. Dia ada, dia wujud. Yang pertama. Yang kedua, ilmu Allah Ta'ala itu qadim, yang tidak ada mula. Okey, sebab itu kita kembali pada pengajian kita dulu. Allah Ta'ala sifatnya qidam. Jadi ianya qadim, tak ada mula. Yang ketiga, ilmu Allah Ta'ala itu tidak binasa. Sebab itu kita tengok, kita ambil contohlah, tuan guru kita ni dah meninggal tahun 2003 sampai macam tu, kurang lebih. Tetapi orang masih lagi baca kitab beliau. Masya Allah, tabarakallah. Beliau susun kitab ni 1974. Sekarang ni 2024. Cuba kita kira, Tuan Jinuddin, 1974 dengan 2024, dah berapa puluh tahun? Ada 50 tak? Bayang berkat tak berkat ilmu ulama ni Pak, 50 tahun orang baca lagi. Macam pagi tadi saya baca ada kitab Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, Ar-Risalatul Jami'ah, dah 300 tahun. Imam Al-Ghazali orang nak baca nak kat 900 tahun. Imam Asy-Syafi'i kitab semua yang main tak puluh, ratus ribu. Kita kalau kita kadang tengok hari ni kita tulis, belum tentu besok orang baca. Nampak tak? Kita lah, bukan kita, saya lah. Tak cakap orang, cakap saya pula ustaz ni. Saya cakap saya tak cakap orang. Belum tentu orang baca. Tapi kalau nak tengok berkat tak berkat, 50 tahun ni orang baca lagi. Subhanallah.
kita harap hidup kita ada berkat. Jadi maksud yang kita nak sebutkan di sini adalah ilmu Allah Ta'ala itu ianya ada dan juga ia sedia ada dan juga ia tidak binasa, kekal, dan ianya tak sama dengan makhluk, tak sama dengan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala itu sifatnya maha sempurna, dan ilmu Allah Ta'ala atau bersifat ilmu Allah Ta'ala itu tidak memerlukan hak lain untuk menjadikannya mukhassis. Macam kita ni, sifat ilmu yang Allah berikan kepada kita sudah barang tentulah Allah yang cipta, betul tak? Apa kita pandai sendiri? Tak. Tapi Allah Ta'ala, sifat ilmu Allah Ta'ala tidak memerlukan mukhassis, tidak memerlukan yang lain untuk menjadikannya, kerana Allah bersifat dengan khiyaru bi nafsihi. Dan sifat Allah, ilmu Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang, kerana Allah Ta'ala sifatnya esa, tunggal. Allah Ta'ala sifatnya wahdaniyah. Kita dah belajar. Dan para ulama membahaskan lagi, tapi ini perbahasannya sedikit mendalam. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan bahas lagi, kerana berkaitan dengan ta'alluq. Jadi ta'alluq sifat ilmu Allah Ta'ala ini terhadap semua wajibat, terhadap semua perkara yang wajib, yang mustahilat, yang mustahil, dan yang jaizat, yang harus. Jadi semuanya itu ada dia punya perbahasannya. Namun dalam kitab kita ni, beliau Tuan Guru kita tidak bahaskan, kerana kitab itu yang asas pada perbahasan yang akan datang biasa akan dibahaskan lagi, insyaAllah. Kita tengok dalam kitab kita ini disebut dalil akalnya ialah kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak mengetahui. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kena faham satu perkara. Bila kita mengkaji ilmu tauhid ini, ada dua pendalilan. Apa dia? Dua pendalilan. Satu dalil nakli, satu dalil akli. Dalil nakli makna dari sumber wahyu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tuan-tuan ingat tak? Kita pernah bagi tahu kepada tuan-tuan, bagaimana nak menolak. Saya tak pastilah dalam syarat utama ni ada tak golongan ni, tapi harap-harap tak ada lah. Kalau ada lah, yang apa, golongan mana? Anti hadis, tolak hadis. Kalau ada golongan anti hadis ini, biasa dia cakap macam mana? Kat Singapura ni. Jadi kalau ada golongan macam ni, senang saja. Sebab dia akan cakap macam ni, kami tak pegang hadis, kami pegang Quran saja. Tuan-tuan buka kitab kita ni, dia ada jawapan. Muka surat, tuan-tuan, kalau buku besar tu mungkin buku surat 27 kot. Cari uraian sifat-sifat wajib bagi Rasul. Cari dulu uraian sifat-sifat wajib bagi Rasul pada subtopik As-Siddiq. Pasal 25. Tuan-tuan yang ada kitab boleh tengok. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau jumpa lah macam imam, itu bukan nak bergaduh ke dia, nak nasihat je. Contoh dia kata, kami tak pegang hadis, kami pegang Quran saja. Dia kata, bukan saya kata, dengan pendek-pendek video ni. Sekarang zaman pendek-pendek video masalah. Ini semua saksi ni hidup ni. Faham Saksi dunia akhirat Jadi saya cakap, bukan saya cakap, dia cakap yang dia tak pegang hadis. So, dia cakap dia pegang apa dia? Quran saja. Bagi yang ada kitab, cuba tengok muka surat yang tadi tu. Tengok pada As-Siddiq, jumpa tak ayat Al-Quran? Ayat Quran apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ayat Al-Quran ini terjemahan dia apa? Dan dia tidak berkata-kata menurut hawa nafsunya. Siapa dia itu? Rasulullah SAW. Apa yang dikatakannya siapa? Rasulullah SAW. Itu adalah apa ini? Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nak tolak apa lagi? Faham tak? Kita bukan nak bergaduh dengan nasihat, kita nak beritahu jangan tolak hadis. Tapi ada golongan dia tolak terus hadis. Ada yang dia tolak hadis dhaif, dia kata
Dia kata hadis palsu lain, hadis dhaif lain. Jangan jadi golongan tu juga. Jadi kalau orang yang tak percaya hadis ni, guna ni ayat Quran ni. Surah apa dia bang? An-Najm ayat 3 hingga ayat 4. Kalau awak kata awak tak pegang hadis, tapi Allah Ta'ala sebut lain, dia yang Rasulullah SAW tak berkata-kata menurut hawa nafsunya. Apa yang diberkatakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nak sanggah apa lagi? Sebab itu akidah kita, ya, pelajaran kita di Ahli Sunnah wal Jamaah, dia tak ada flow. Dia tak ada flow. Sebab kita terima kan sanad yang bersambung. Faham tak? Kita terima dari buku kita terima dari buku mereka sampai siapa? Tabi'in sampai sahabat radhiyallahu anhu ajma'in sampai Rasulullah SAW. Sebab tu dia bersanad. Dia tak putus. Jadi itu saya juga nak pesanan nasihat pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan. Kita kalau kita ngaji Quran, pandai kita cari orang ada sanad. Pandai. Tak ada sanad tak jadi. Tak jadi. Habis tauhid tak nak cari orang ada sanad. Fiqh tak nak cari orang ada sanad. Tasawuf tak nak cari orang ada sanad. Pandai nak ngaji Quran nak baca sifatul huruf, makhrajul huruf, tajwid. Kita pandai, kita reti. Kalau tanya dalil dia pandai. Orang tilil Quran tartila. Habis dalam dalil mengaji tauhid ni tak ada dalil. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu tak letak kat mana. Boleh faham kan? Jadi kita kena tahu priority. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh mengaji, nak faham Quran, baca bagi betul, bagi cantik, ya, yang terlebih utama ilmu fardu ain. Dan juga baca betul tu pun termasuk Fatihah tu pun termasuk fardu ain, sebab dia rukun qauli yang kita kena baca betul. Tahiyat, baca tahiyat tu kena baca betul. Kalau tak ada tasydid tu bahaya. Apa jadi satu fiqh sikit? Apa jadi bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak ada tasydid? Apa makna jadi berubah? Kepada matahari disembah, kepada matahari minta pertolongan. Makna dah berubah. 30 saat lagi. Jadi kesimpulannya mengaji bagi berhenti, boleh beramal untuk kehidupan kita hari-hari, dan moga kita mati di dalam husnul khatimah bil khair wal afiyah. Berhenti di situ dulu. Dalil akalnya kita akan bahas pada kuliah yang akan datang. Begitu juga dengan dalil naqli banyak. Dalam Quran disebut Al-Anfal 75, dan ayat yang lain surah Hujurat ayat 49 Allah berfirman innallaha bikulli syai'in alim, dan dalil yang lain pun ada. Kalau tanda kita berhenti mana, kita sambung bahaya pun, ingat bahaya pun pasal kuliah saya Ahad bulan depan pun masih Ramadan lagi, ya, jadi bahayalah. Minta maaf salah silap, banyak bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting kita mana perenggan yang pertama. Assalamualaikum.